Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Emali Wahidah binti Azhar. Topik kita pada hari ini ialah konsep sistem ejaan tata bahasa, bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa. Apa itu konsep sistem ejaan tata bahasa, bahasa Melayu? Mari semua kita belajar mengenai topik yang pertama iaitu sistem ejaan bahasa Melayu. Sebelum itu, mari kita mengetahui serba sedikit tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Sistem ejaan bahasa Melayu telah digunakan secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Seterusnya ada 3 ciri utama sistem ejaan Rumi 1972. Ciri yang pertama sistem ejaan Rumi 1972 ialah huruf dalam bahasa. Huruf dalam bahasa terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama ialah huruf vokal. Huruf vokal ialah A, E, I, O dan U. Yang kedua ialah huruf konsonan. Terdapat 21 huruf konsonan. Huruf diftong. Huruf diftong I, Au, Oi merupakan jenis yang ketiga. Yang terakhir ialah huruf konsonan bergabung. Ciri sistem ejaan yang kedua ialah sistem keselarasan huruf vokal yang terbahagi kepada 2 jenis iaitu pola keseluruhan huruf vokal dan kekecualian keseluruhan huruf vokal. Pola keseluruhan huruf vokal terbahagi kepada 18 jenis suku kata pra-akhir dan suku kata akhir tertutup. Seterusnya, kekecualian keseluruhan huruf vokal. Terdapat 18 jenis pola vokal. Ciri terakhir sistem ejaan ialah ejaan kata pinjaman. Terdapat 8 jenis kata pinjaman bahasa Melayu daripada bahasa Inggeris. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kita akan menggunakan huruf besar apabila berhadapan dengan 13 keadaan. Keadaan tersebut ialah selain itu, huruf kecil digunakan apabila Seterusnya, 1.5 mengenai penggunaan tanda baca. Antara tanda baca dalam bahasa Melayu ialah tanda koma, tanda noktah, tanda sempang, tanda kurung, tanda elips, tanda petik, tanda tanya, tanda koma bertitik, tanda titik bertindih, tanda seru, tanda kurung siku, tanda pengikat, tanda garis serong dan tanda yang terakhir ialah tanda pentik tunggal. Di samping itu, singkatan umum ialah ringkasan perkataan daripada nama sesebuah pertubuhan, institusi dan lain-lain. Kebiasaannya, singkatan umum digunakan secara global dan diketahui oleh semua orang.
1.6 kita akan belajar mengenai ejaan nama khas yang terbahagi kepada ejaan nama tempat dan ejaan nama orang. Seterusnya, 1.7 kita akan belajar mengenai penulisan partikel. Penulisan partikel dapat ditulis secara terpisah maupun ditulis secara serangkai. 1.8 pula kita akan belajar tentang penggunaan di dan ke. Satu poin 9 kita akan belajar tentang penulisan tanda sempang. Tanda sempang dapat ditulis untuk menyambung suku kata, merangkaikan huruf, perjelaskan ungkapan, menulis kata ganda, mengaitkan kata sendi, merangkaikan angka dan menyatakan hubungan. Topik seterusnya 2.0 kita akan belajar mengenai kegramatisan tata bahasa. Sebelum itu, marilah kita mengenal sedikit tentang definisi kegramatisan tata bahasa. Kegramatisan tata bahasa terbahagi kepada 4 jenis iaitu kesalahan ejaan, kata, frasa dan ayat. Jenis yang pertama, kita akan belajar tentang 2.1 kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan terbahagi kepada 4 iaitu kesalahan huruf, kesalahan tanda baca, kesalahan kata majmuk dan perkataan mengikut imbuhan pinjaman. Jenis yang pertama ialah kesalahan huruf. Yang kedua ialah kesalahan tanda baca. Yang ketiga ialah kesalahan kata majmuk. Dan yang terakhir ialah perkataan yang mengikut imbuhan pinjaman. Seterusnya, 2.2 kita akan belajar mengenai kesalahan kata. Kesalahan kata yang pertama ialah kesalahan penggunaan kata ganti nama. Yang kedua ialah kesalahan penggunaan kata tugas. Yang ketiga pula ialah kesalahan kata hubung. Seterusnya ialah kesalahan penggunaan kata nafi dan kata pemberi. Kesalahan kata yang seterusnya ialah kesalahan penggunaan penjodoh bilangan. Selanjutnya, kesalahan penggunaan kata sendi nama. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata ganda dan yang terakhir ialah kata bilangan. Kita masuk pada subtopik yang berikutnya 2.3 tentang kesalahan frasa. Kesalahan frasa jenis yang pertama ialah kesalahan frasa nama. Kesalahan jenis yang kedua ialah kesalahan frasa adjektif. Jenis kesalahan frasa yang ketiga ialah frasa kerja pasif. Dan yang terakhir ialah kesalahan frasa sendi. Kita sudah sampai ke subtopik yang terakhir iaitu 2.4 kesalahan ayat. Kesalahan ayat dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu kesalahan susunan ayat, kesalahan klausa, kesalahan ayat perintah dan kesalahan ayat majmuk. Seterusnya ialah contoh kesalahan ayat yang salah dan pembetulan bagi ayat tersebut beserta penerangannya. Di samping itu dapat diperlihatkan contoh kesalahan tata bahasa dalam petikan. Berikut merupakan pembetulan kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam petikan.
Terima kasih kerana menonton.